Tidak begitu ramai yang mengenali sosok tokoh besar bernama Mustafa Husin berbanding Ahmad Bostamam. Selepas pengunduran On Jafar dari UMNO pada 1951, Mustafa adalah calon mengisi kekosongan tersebut. Dalam keadaan itu, Mustafa pun bersaing dengan Tunku Abdul Rahman Putra. Ditakdirkan Mustafa kalah satu undi, kemudian para perwakilan mencadangkan namanya untuk jawatan timbalan bagi berhadapan dengan Abdul Razak Husin. Selepas kedua-dua calon mendapat undi yang sama, undi Nur Omar sebagai pengurus tetap UMNO menjadi undian penentu. Noah kemudian memilih Abdul Razak. Barangkali karena selisih satu undi itulah menyebabkan Mustafa tenggelam dalam persejarahan politik UMNO dan tanah air. Mungkin karena masalah sejarah itu selalu dimaknakan dengan ungkapan history is written by Victor, atau mungkin juga karena kita hanya sering memberi fokus kepada tokoh besar yang berjawatan dan di hadapan. Kita sering mengabaikan tokoh-tokoh pinggiran dan kecil walaupun sebenarnya mereka tetap signifikan dalam pembentukan jiwa dan rupa negara. Mustafa itu pernah bertugas sebagai setiausaha sulit kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi semasa zaman sebelum perang. Berpecah ditekan British. Sebelum menyertai UMNO, Mustafa adalah pemimpin nomor 2 dalam Kesatuan Melayu Muda KMM sewaktu ia dipimpin Ibrahim Yaakob. Jiwa dan pemikiran kirinya dibawa ke dalam organ UMNO yang bersifat kanan, konservatif, dan pro-British. KMM itu parti Melayu pertama dan membawa gagasan kemerdekaan negara pada 1938. Penubuhan KMM dicetuskan oleh para pemuda Melayu lepasan belajar Sultan Idris Training College, SITC, Tanjung Malim, dan Sekolah Pertanian Serdang, Selangor. Mereka dipimpin oleh Ibrahim dan Mustafa, masing-masing lepasan SITC dan Sekolah Pertanian Serdang. Kemudian KMM diharamkan oleh British sebelum kedatangan Jepun. Melalui Ibrahim, KMM memainkan peranan penting sewaktu pendudukan Jepun di tanah Melayu. Dalam tempo itulah politik tanah air mengalami perubahan besar. Keadaan politik di dalamnya juga sangat kontradik dan rencam. Kawan jadi lawan, di dalam selimut ada musuh. Selepas pengunduran Jepun dan kemunculan British Military Administration, BMA, Undang-Undang Darurat diisytiharkan. Tekanan British memaksa para pemimpin politik kiri berpecah mencari haluan masing-masing untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan. Sebahagian daripadanya memilih jalan keras atau bersenjata seperti Abdul Sidi, Rashid Maidin, Mat Indra melalui Parti Komunis Malaya. Sebahagian yang lain mengambil jalan politik demokrasi seperti dilakukan PAS, Parti Negara, Parti Rakyat, dan sebagainya. Mereka menganjurkan hartal, pidato rapat umum, dan menyertai pilihan raya bagi mendapatkan sokongan. Ada juga yang terpaksa merengkuh dalam tahanan tanpa bicara, dihukum dan ditekan dengan pelbagai cabaran. Mustafa sendiri ditahan oleh British di penjara Batu Gajah dari 1945 hingga 1946. Surat-surat Mustafa kepada Bostamam disimpan di Arsip Negara Malaysia Cawangan Perak. Ia merupakan koleksi pribadi yang diserah oleh keluarga Mustafa untuk tatapan dan kajian generasi kemudian. Koleksi surat pribadi Mustafa adalah sebagian daripada bahan penting dalam kajian sejarah gerakan nasionalisme tanah air. Terdapat lebih 10 kategori dalam koleksi mengandungi lebih 1.500 bahan tersebut, termasuk lakratan akbar surat, dokumen, skrip, transkrip, majalah, dan novel. Himpunan surat-suratnya yang berhujah hampir 1.000 itu merupakan komunikasi Mustafa dengan rakan-rakan yang pernah mewarnai liku-liku perjuangan awal kemerdekaan tanah air. Saya belum memeriksa semuanya. Bekerja sama dengan Jepun. Dalam surat Mustafa kepada Bostamam, dia membahasakan tokoh tersebut dengan sebutan saudara Boys. Sebaliknya, Bostamam membahas dirinya dengan ganti nama Adinda dan Kekanda pula untuk Mustafa. Mereka menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Antara kandungan surat itu ialah mengenai perjuangan mereka menuntut kemerdekaan dan menentang penjajah. Ketika itu Mustafa mahu menulis memorinya selepas memberi ceramah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ironinya, dia menulis memoir sejak 1976 tetapi hanya diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1999, yaitu lebih sedekat selepas dia meninggal dunia. Buku tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggris pada 2004 oleh anaknya, Insun Soni Mustafa, dan disunting oleh Jomo K. Sundram bertajuk Malay Nationalism Before UMNO.
The Memories of Mustafa Husin. Di dalam surat-surat itu, ada beberapa pertanyaan Mustafa yang tidak dapat dijawab karena Bos Tamam sendiri tidak pasti atau lupa. Dalam menyiapkan memorinya, Mustafa mendapatkan maklumat terus daripada pihak yang berkenaan melalui surat. Dia juga mendapatkan kenyataan bertulis tentang sejarah konflik KMM daripada Ibrahim yang tinggal di Indonesia. Mustafa juga menyuarakan kekecewaan terhadap tindakan Ibrahim yang dianggap mengkhianati perjuangan KMM karena mengadakan kerjasama dengan Jepun tanpa pengetahuan pimpinan parti dan kemudian melarikan diri ke Indonesia bersama sejumlah uang dan emas. Mustafa menulis dengan nada sinis, membongkar kisah Ibrahim Yakub yang telah menggelarkan dirinya pemimpin nasional terutama. Ada surat lain lagi, Mustafa menjadikan karya Bos Tamam seperti merintis jalan ke puncak sebagai panduan dia menulis. Baginya buku tersebut sangat baik dan mempunyai kualitas tinggi. Bos Tamam memangnya seorang penulis, tokoh politik yang kental dan seorang sastrawan sekaligus. Tidak salahlah Mustafa transpirasi dengan cara Bos Tamam menulis. Seperti Bos Tamam, Mustafa menganggap menulis memoir adalah menulis sejarah nasionalisme Melayu dari kacamata orang yang terlihat sendiri dalam perjuangan. Pada waktu itu Bos Tamam menyatakan kepada Mustafa bahwa dia sedang menulis buku yang berjudul 7 tahun malam memanjang bagi merakam suka duka dirinya dalam tahanan penjajah. Semua salinan surat Mustafa kepada Bos Tamam yang ada pada saya adalah bertaip dan bertarik antara November 1975 hingga Desember 1978. Ketika itu Mustafa tinggal di Jalan Menteri Taiping manakala Bos Tamam di Greenwood Park, Batu Cave. Mungkin ada lagi surat-surat lain yang belum saya temui. Tambahan pula terdapat simpanan hampir 1000 pucuk surat Mustafa di arsip Perak. Tanpa biaya, masa tenaga adalah sukar untuk melengkapkan kerja nasional ini dengan hanya berbekalkan semangat dan minat sahaja. Mungkin ada pihak yang berminat untuk menyelidiki sejarah yang terpendam, terpinggir dan tenggelam.